doa itu masih lagi dihukumkan suci lagi menyucikan. Baik. Jadi oleh kerana dalam hadis Rasul sebut lalat, maka ulama kata adakah benda ni hukum khusus dengan lalat? Mazhab Imam Syafi'i kata bukan khusus dengan lalat. Bukan benda yang selain daripada lalat, hukum dia sama dengan lalat. Dah yang selain daripada lalat nak hukum sama dengan lalat, kita nak ambil atas dasar dia. Atas dasar tengok lalat tak ada darah mengalir. Maka dan tu ulama kata setiap binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir, maka dia mengambil hukum seperti lalat. Baik. Begitu juga hak yang dimaafkan adalah najis yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Ada najis yang dapat dilihat dengan mata kasar dan ada najis yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Mata orang yang biasa-biasa tak nampak najis ni sikit sangat. Lalatnya terbang. Dia jejak atas tahi. Tahi tu tahi cair. Dia pun terbang balik. Kita tengok tak ada lekat di kaki dia. Tak ada. Tak nampak sikit pun. Kalau dia bawa stokor tu lain dengan kaki dia. Ni tak nampak pun. Memang dah kaki lalat jejak atas tahi. Hak cair memang ada di kaki dia tapi sikit sangat tak nampak. Tiba-tiba dung dia terjun dalam air hak yang sedikit. Maka dimaafkan. Kerana najis tersebut adalah sedikit, tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Sama juga punggung burung, tikus. Burung bila dia basuh begok? Tak pernah. Tikus tak pernah sekali pun basuh begok. Malaikat kalau tuang dia tolong basuh. Suang sayang ke tikus. Kan mutanajis, mangfaz dia, punggung dia yang terjun dalam air kita. Tak apa. Selama mana dia tak tinggal tahi dalam tu. Sama juga kalau sedikit daripada kita duk baca ke tu? Laju okey, baca dulu. Dimaafkan bulu haiwan yang najis jika sedikit dan bangkai haiwan yang tidak mengalir darahnya dan najis yang tidak dapat dilihat dengan zahir mata dan lubang najis burung dan tikus dan baja yang sedikit dan mulut kucing yang memakan sesuatu yang bernajis namun kemudian ia menghilangkan dirinya yang berkemungkinan ia menjilat air yang sukatannya berkol. Okey. Jadi bulu najis yang sedikit dimaafkan. Maksud dia dimaafkan, bulu tu dihukumkan najis tapi dimaafkan. Lagu mana bulu najis? Dia bulu ada bulu suci, ada bulu yang najis. Bulu yang najis adalah bulu binatang yang tidak dimakan dagingnya. Najis bulu dia. Kucing, orang tak makan daging. Keldai, tak makan daging. Bulu setiap binatang yang tidak dimakan dagingnya, hukum dia adalah najis. Bulu musang, makan tak daging dia. Makan di sini bukan kira orang makan. Orang kalau kira makan belaka, Cina makan belaka. Kira halal ataupun tidak. Yang boleh, maksudnya daripada segi hukum haram ataupun tidak makan daging dia. Okey, binatang hak yang tidak dimakan dagingnya semua bulunya adalah najis. Kucing, musang, keldai. Kira lagi lah. Tak, kalau kita nak bilang tu banyak sangat dah. Kita sebut contoh je lah. Baik. Sama ada bulu tu tercabut daripada binatang tersebut ketika dia masih hidup ataupun setelah daripada dia mampu. Okey, yang pertama. Yang keduanya adalah bulu bangkai. Bulu bangkai. Walaupun bangkai tersebut adalah binatang yang dimaafkan, yang dimakan dagingnya. Kambing makan daging tapi mampu. Bulu kambing hak yang mampu dah najis. Tubuh badan dia najis, bulu dia juga najis. Lembu mampu, bulu dia najis. Tetapi kalau bulu binatang yang dimakan daging, hak yang tercabut ketika dia masih hidup ataupun kita ambil setelah daripada sembelih yang dinisbahkan kepada syarak, maka dia tidak najis, hukum dia adalah suci. Okey. Kita ada bulu najis, ada bulu suci. Bulu hak yang suci adalah bulu binatang yang dimakan daging. Kita ambil ketika dia hidup ataupun kita ambil setelah daripada dia mati melalui penyembelihan syar'i. Okey, boleh. Manakala bulu najis adalah bulu binatang yang tidak dimakan dagingnya ataupun bulu binatang yang dimakan daging tapi bulu tersebut adalah daripada binatang yang mati tanpa sembelihan syarak. Okey, boleh ya? Bulu binatang yang najis maka ada kala dimaafkan, ada kala tidak dimaafkan. Dimaafkan
kalau sekiranya sedikit. Tidak dimaafkan kalau banyak. Sikit aja bulu kucing itu dimaafkan. Banyak tidak dimaafkan. Kadang-kadang ada juga bulu binatang yang najis dimaafkan banyak bagi orang yang tidak dapat nak elok. Kalau dalam kitab dia buat contoh dengan seperti rakib, orang yang menaiki himar. Alasan dimaaf kerana limasyaqqatil ihtiraz, kerana payah untuk dijaga. Jadi kalau kita tengok alasan tersebut disebut oleh ulama, maka boleh kita letak hukum kalau orang tu dia banyak pelihara kucing dalam rumah dia sampai ke payah nak jaga, maka juga dimaafkan untuk dia. Al-amru idza dhaqa ittasa'a. Ada orang puang, orang lelaki, biasa orang puang lah. Orang puang hak yang tak boleh anak. Orang puang hak yang tak nikah. Jadi penemang dia adalah kucing. Lambat jumpa kucing, habis dia buat balik rumah dia. Rumah dia penuh dengan bulu kucing. Di baju-baju dia pun banyak bulu kucing. Tak cakap nak awak beli vacuum, tak vacuum, beli belaka. Tapi banyak lagi bulu kucing. Habis ada belaka. Baik, maka dimaafkan untuk dia walaupun banyak. Sebab benda tu payah untuk dijaga. Sebab dalam kitab dia buat contoh orang yang menaiki kenderaan. Sama juga pemotong bulu. Dia kata dimaafkan kerana payah untuk dijaga. Maka setiap benda yang payah dijaga, maka hukum banyak pun juga dimaafkan. Banyak dengan sikit ini kira kata ulama, banyak dengan sikit kira uruf, kira orang ramai. Cuma ada setengah kitab dia buat contoh 2 lah, 3 lah. Tapi sebenarnya contoh tersebut hanya sebagai contoh sahaja. Hak yang tepatnya adalah mengikut kadar uruf. Kalau uruf kata sikit, sikit. Kalau uruf kata banyak, banyak. Bawa 5 lah ni untuk mung sikit sebab kucing mahmu banyak mana. Contoh kan. Maka sikit Kucing mahmu sekok. Tu pun anak baru 2 bulan. Tapi mai tubuh mu penuh gulu dia, maka dikirakan banyak. Okey. Jadi tengok kepada uruf. Begitu juga di antara najis yang dimaafkan adalah bangkai binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Bangkai Bangkai ni binatang yang hilang kehidupan dia tanpa sembelihan syarak. Okey, itu makna bangkai. Kalau kita sembelih, yang mana memang binatang tu boleh disembelih dan kita cukup syarak kita sembelih dia, maka dia tidak panggil bangkai. Itu kita kena faham. Seterusnya najis yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Lepas tu punggung burung, punggung tikus, tu kita cerita dah. Dan sedikit daripada baja. Dia tulis baja. Dia sirjin ni makna dia adalah tahi lembu. Tu sirjin. Kan tahi lembu kan najis. Kata Rasul, innaha riks. Ketika ada sahabat buat mari kepada Rasulullah, batu, 2 biji batu waktu buat mari, stokok tahi kerah, kata Rasulullah, sesungguhnya ia adalah kotor, najis, tahi. Jadi kalau tahi lembu, yang mana tahi lembu saat ni tu sikit sangat, memang kita tak nak elok dah. Sebab kalau zaman dulu orang pakat mera lembu, jalan manusia sama dengan jalan lembu. Zaman dulu. Zaman sekarang tempat kita tak ada, tapi negara Arab molek-molek ada. Jalan keldai, jalan kuda, jalan kita kat tu kok. Lalu orang sama. Kedai lalu kat tu, kita pun lalu kat tu. Cuma kita je dah berak, kedai berak. Jadi tengah-tengah jalan saat ni tu banyak tai unta, tai kuda. Banyak. Ni ada yang sahabat-sahabat kita yang nak pergi Mesir kat gini. Boleh tengok tai. Anagi tengok baru ni sebab anagi ziarah baru ni, anda tengok lah nampak depan mata kepala. Tengoklah. Ustaz-ustaz yang biasa tengok kan ustaz kan anda seorang pergi jalan, kan seorang pergi jalan. Rasanya pelajar-pelajar Mesir sebab sahabat-sahabat kita kan daripada Mesir. Yang ambil master dia, sahabat-sahabat kita. Jadi penuh tai. Anagi tempat makam Imam Syafi'i. Kawasan tu kan banyak kan binatang. Banyak kata tahi sini ni. Okey, sikit-sikit dimaafkan. Nak orang ni memang tak boleh elok dah. Lalu orang sama. Baik. Seterusnya begitu juga kata dia mana? Okey, dan mulut kucing yang memakan sesuatu yang bernajis, namun kemudiannya ia menghilangkan dirinya, yang berkemungkinan ia menjilat air yang sukatangnya 2 kolah. Okey, sekarang ni kucing dia makan najis, maka mulut dia najis. Dia makan najis, mulut dia najis. Apabila mulut dia najis, kalau dia mari jilat kita lepas daripada makan najis, maka
baju kita, hak tepat yang dia kena, dia jilat saat ni tu, hak yang kena jilatan dia juga dihukumkan sebagai najis. Baik, tiba-tiba kucing ni lepas daripada jilat najis, dia hilang. Dalam tempoh hilang ada kemungkinan, walaupun kemungkinan yang lemah, walaupun kemungkinan yang sedikit, dia jilat air hak yang cukup 2 kolah sehingga mulut dia jadi suci, bersih. Hilang sekejap. Yang mana tempoh hilang tu ada kemungkinan. Kalau tak ada kemungkinan tu hukum lain. Ni ada kemungkinan. Baik, lepas tu dia mari dia jilat air kita. Dia jilat kain kita. Kata ulama, air dan kain tersebut dihukumkan suci lagi menyucikan. Mulut dia saat ni yang pada asalnya najis, oleh kerana dia hilang sekejap, dia tidak dapat menajiskan kain kita dan air tersebut. Dia kita ada satu kaedah dalam kaedah fiqh menyebut al-yaqin la yuzalu ataupun la yazulu, boleh belaka. Al-yaqin la yazulu bisyak. Benda yang yakin tidak hilang dengan syak. Syak di sini adalah syak mengikut istilah ulama fiqh, bukan mengikut istilah ulama usul fiqh. Syak ni adalah benda yang tidak yakin. Sekarang ni apabila mulut kucing yakin najis, apabila dia hilang, ada kemungkinan 10%, 20% dia jilat air. Jadi bermakna 80% lagi yang kita dapat kata mulut dia najis. Tetapi kain kita diyakini suci, air diyakini suci, maka mulut dia yang tidak diyakini najis, kerana ada kemungkinan dia jilat saat itu, dia tidak dapat menghilangkan yakinnya suci air tersebut, yakinnya najis suci kain kita. Okey, nampak kan? Kita maksud dia. Baik. Tapi dengan syarat ada kemungkinan. Kalau tak ada kemungkinan tu masalah lain. Faslun wa idza kana al-ma'u qullatayn wa wada'at fihi najasatun fala yajuzu illa idza taghayyara ta'muhu aw lawnuhu aw rihuhu taghayyuran katsiran aw yasiran wa idza zala at-taghayyur bi nafsihi aw bi ma'in tahura wa la yakthuru idza zala taghayyur bi miskin aw za'faranin aw jissin aw turabin. Fasal jika najis terjatuh dalam air yang banyak. Yang pertama, sekiranya air mencukupi 2 kolah dan terjatuh najis ke dalamnya, maka tidak ternajis air tersebut kecuali berubah rasanya atau warnanya atau baunya dengan perubahan yang banyak ataupun sedikit. Okey. Hak ni kita huraikan tadi, kata Rasulullah, idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmilil khabath. Air cukup 2 kolah, dia tidak menanggungkan kotoran dan najis. Jadi kalau air itu cukup 2 kolah, tiba-tiba jatuh najis yang tidak dimaafkan dalamnya, maka najis tersebut tidak menajiskan air itu. Okey. Melainkan apabila najis tersebut mengubahkan salah satu daripada 3 sifat air, sama ada mengubahkan rasa ataupun warna ataupun bau. Baik. Jika hilang perubahan tersebut dengan sendirinya atau disebabkan bercampur dengan air yang lain, maka ianya dikira suci. Okey, kita ada satu kaedah, al-illatu ataupun al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan aw adaman. Hukum dia berpusing bersama dengan illah. Ada nisbah ada ataupun tiada. Ada illah, ada hukum, tiada illah, tidak ada hukum. Okey. Air yang banyak apabila masuk najis, semata-mata masuk najis ke dalam air banyak, najis tersebut tidak dapat menajiskan air. Bilakah najis tersebut menajiskan air? Ketika berubah. Jadi illah yang menajiskan air yang banyak adalah berubah. Apabila berlaku perubahan, itu dah sebagai alasan air itu dihukumkan sebagai mutanajis. Tiba-tiba hilang illah tersebut, berubah tu hilang. Sama ada hilang saat itu dengan sebab kita tambah air di dalamnya, ataupun dengan sebab kita kurangkan air daripadanya, tapi dengan syarat yang berbaki 2 kolah ke atas lagi, ataupun dengan sebab kita mencampur dengan ataupun dengan hilang berubah saat itu dengan sendiri dia, maka ketika tu kembali kepada suci semula. Okey, boleh faham? Boleh faham kan? Okey, kita sekarang sekali lagi ya. Kita ada air sedikit dengan air banyak. Air sikit dah cukup 2 kolah, air banyak cukup 2 kolah. 2 kolah ke atas. Sekarang ni kita tak tahu sukatan 2 kolah. Kita tahu liter. 2 kolah berlaku perselisihan di kalangan ulama muasarah dalam menentukan sukatan 2 kolah. Ada pandangan kata 190 lebih, ada pandangan kata sampai ke 300 liter, ada kata sampai ke 200 liter. Okey, lebih kurang kita tak dalam 200 liter, lebih kurang dalam 200 liter waktu 2 kolah.
Jadi kalau kurang daripada 200 liter, katalah 100 liter, 150, 100 liter, maka tu dipanggil sikit. Kalau 200 liter ke atas tu dipanggil banyak. Air yang sedikit semata-mata jatuh najis, ia menajiskan. Jadi illah najisnya air yang sedikit apabila jatuh najis adalah kerana dia sedikit. Illah dia adalah kerana dia sedikit. Sebab itulah air ni kalau kita perbanyakkan dia, cukup 2 kolah dan dia tidak berubah, maka jadi suci lagi menyucikan. Okey, boleh faham? Manakala air yang banyak, apabila jatuh najis, najis tersebut tidak menajiskan air, melainkan apabila berubah. Illah jadi najisnya air kerana tagayyur. Sama ada berubah tu sikit ataupun banyak. Baik. Tiba-tiba illah saat itu tagayyur hilang. Mungkin hilang kerana tak ada kita buat benda, hilang dengan sendiri sebab lama kita lock gitu tak cara. Baik, maka kembali hukum air itu suci lagi menyucikan sebab illah tanajusnya tak ada. Ataupun hilang tagayyur saat itu dengan sebab kita tambah air. Tambah sampai ke hilang warna dia, jadi macam warna asal balik. Bau dia hilang, jadi macam bau asal balik. Rasa dia hilang, jadi macam rasa asal balik. Maka air ini dihukumkan sebagai suci lagi menyucikan. Ataupun kata ulama, kalau kita buang pun sama juga. Kita buang, tapi dengan syarat yang berbaki masih lagi cukup 2 kolah ke atas, maka air ini dihukumkan sebagai suci lagi menyucikan. Okey, nampak kan? Kita kena faham dia. Kita kena faham air ini jadi mutanajis kerana tagayyur, kerana berubah. Apabila ada berubah, dihukumkan mutanajis. Apabila tak ada berubah, maka kembali hukum dia suci lagi menyucikan. Okey, boleh faham kan? Kata dia, tetapi kalau sekiranya berubah tu hilang dengan sebab kasturi. Kasturi ni dia mempunyai bau. Au za'faran, dia mempunyai warna. Au jis, kapur, dia ada warna dia. Au turab, tanah, dia ada warna dia. Maka ketika tu kata ulama dak jadi suci. Okey, sekarang ni katakan air ni masuk tikus mapuh dalam. Air ni memang 500 liter, tapi tikus besar. Tikus Cina lepas tau. Hak yang dia nak gula, nak jamu buat dia, buat kenduri arwah, buat dia. Hak lepas tau, dia terjun dalam air kita. Mapuh kerah, besar. Cina makan tikus ha? Anda bukan fitnah ni, bukan fitnah. Memang Cina makan tikus. Baik. Jadi makan. Patut dia beli tikus tu, tiba-tiba lepas. Lari-lari dia masuk dalam air yang kita takung. Adalah 300 liter air tu. Mapuh kerah dalam. Acu kita nak ambil air busuk kohong bau. Tengok Allah, kejut kita ingat kucing mapuh rupanya tikus. Kita pun buang. Lock gitu lah. Okey, kita lock gitu. Lock gitu lama-lama hilang bau. Jadi macam biasa mula. Suci lagi menyucikan. Panggil hilang berubah dengan sendirinya. Ataupun dengan kita tambah, ataupun dengan kita buang, atau kita cerita dah. Hak selagi kita nak cerita hilang dengan sebab masuk benda lain. Okey, saat ni berubah bau. Kita pun ambil kasturi, kita letak dalam. Jadi sekarang ni tak bau dah busuk tikus, tapi bau dia wangi kasturi. Okey, bau wangi kasturi. Okey, boleh faham? Adakah air tersebut suci lagi menyucikan? Kata ulama, tak. Dah apa tak? Sebab ada kemungkinan bau tikus saat itu tertutup di bawah bau kasturi, bukan hilang. Okey, boleh faham? Okey, nak lebih jelas lagi, gini. Sekarang ni air ni busuk bau. Jadi apabila busuk dihukumkan sebagai mutanajis. Kita yakin air ni adalah air mutanajis. Tu. Tiba-tiba kita masuk sesuatu bau dalam dia sampai ke hilang bau busuk tadi. Okey. Apabila hilang, adakah kita yakin hilang sungguh ataupun kita tidak yakin hilang sungguh? Bau dia kita yakin hilang sungguh ke ataupun tidak? Ada tak kemungkinan hilang? Ada kemungkinan. Ada tak kemungkinan bau dia ni tertutup di bawah bau kasturi? Ada tak? Ada. Okey, boleh faham? Air tadi kita yakin tak mutanajis? Kita yakin. Faham? Tagayyur saat itu kita tidak yakin hilang. Setelah daripada kita masuk kasturi, ada kemungkinan hilang, ada kemungkinan tersembunyi. Maka apabila ada dua kemungkinan tersebut, kena pakai kaedah sama, al-yaqin la yazulu bisyak. Oleh kerana kita syok, bau dia saat itu hilang ke ataupun tersembunyi, maka tetap kena ambil hukum asal. Asal dia adalah mutanajis. Okey, boleh faham?
Sama juga kalau air ni berubah warna dia. Warna jadi warna najis. Tiba-tiba kita masuk za'faran. Jadi warna za'faran. Tak ada dah warna hak tadi. Ada kemungkinan hilang dah warna tadi dan ada kemungkinan warna dia saat itu tersembunyi di bawah warna za'faran. Maka tetap dihukumkan air tersebut sebagai mutanajis. Sebab kita tidak yakin hilang berubah dia tadi. Okey, boleh faham kan? Baik. Dalam masalah ni selagi kita kena sebut secara ringkas sajalah. Katakanlah air ni berubah warna dia. Berubah warna dia. Apabila kita masuk kasturi. Kita masuk kasturi. Kasturi ni warna dia sama dengan warna air, betul? Hak yang berbezanya yang kasturi putih itulah. Kalau ya kasturi banyak juga kan, kita ambil kasturi putih. Sama warna dengan warna air. Tapi hak yang berbeza adalah bau. Air ni bukan berubah daripada sudut bau, tapi berubah daripada sudut benda, daripada sudut warna. Kita masuk kasturi, jadi warna hak yang berubah tu tak ada dah, hilang dah. Okey, boleh faham? Warna hak yang berubah saat itu hilang. Okey. Kita nak hukum air ni mutanajis lagi ke ataupun suci, kita kena tengok. Tengok lagu mana. Ada tak kemungkinan warna dia tersembunyi di bawah warna kasturi? Ada tak kemungkinan? Tak ada. Sebab apa? Sebab warna kasturi sama dengan warna air. Dia warna sama warna, rasa sama rasa, bau sama bau. Jadi kalau begitu kedudukannya, maka air tersebut dihukumkan suci lagi menyucikan. Sebab hak yang tadi kita tidak hukum suci lagi menyucikan kerana ada kemungkinan berubah saat dia saat itu tersembunyi di bawah benda yang kita campur. Nampak kan? Okey. Seterusnya. Faslun wal najasatu hiya al-bawlu wal wa'idu wal rawsu wal qaydu wal damu wal qaydu wal khamru wal nabidu wal muskiru wal kalbu wal khinziru wa far'u ahadihima wal maitatu wa sya'ruha wa rishuha wa jilduha wa jami'u ajza'iha wal maziyu wal wadiyu wal maniyyu al kalbi wal khinziru wa labanuha la yu'akalu ghayru adamihi. Pasal kategori najis. Antara jenis najis ialah air kencing, najis manusia dan haiwan, nanah, darah dan muntah. Arak an-najis, minuman yang memabukkan dan apa-apa yang memabukkan, anjing, khinzir dan anak daripada salah seekor daripada keduanya, bangkai binatang, bulu-bulunya, tulang-tulangnya, kulitnya dan mana-mana bahagian daripadanya, air mazi, air wadi, air mani anjing dan khinzir, susu daripada haiwan yang tidak boleh dimakan dagingnya selain daripada manusia. Okey. Hal ni jelas tentang perkara yang najis. Juga contoh perkara najis air kencing, sama ada air kencing manusia ataupun air kencing binatang, najis manusia, najis haiwan, nanah, darah, muntah. Cuma jeluak budak, baby, kanak-kanak dimaafkan untuk mak dia. Maksudnya mak dia dah budak dia minum susu jeluak. Mak dia kalau setiap kali nak sembahyang ada kena basuh puting susu ataupun tidak, kata ulama tidak wajib basuh, dimaafkan untuk mak dia. Baik, untuk ayah dia tak dimaafkan. Maksudnya ayah dia wibak ke anak dia. Mak tak ada. Dah anak duk nangis ingat. Dia wibak ke anak dia. Anak isak jugalah. Itu tidak dimaafkan. Baik. Seterusnya, antara perkara yang najis adalah arak. Arak najis. Arak najis menurut pandangan majoriti ulama. Walaupun bagaimanapun masih lagi ada pandangan segelintir ulama mengatakan arak suci. Arak hukum dia adalah haram minum, tetapi daripada segi najis tidak. Ini pandangan guru kepada Imam Malik, Imam Rabi'atul Ra'i, anak murid kepada Imam Syafi'i, Imam Muzani dan beberapa orang ulama yang lain. Tapi pandangan yang betulnya adalah pandangan majoriti ulama yang disepakati dalam 4 mazhab bahawasanya arak adalah najis. Antara dalilnya adalah ada sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya Rasul tentang hadis yang tanya Rasul tentang orang kafir dia menggunakan bekas dia untuk masuk daging babi dan guna gelas-gelas dia, cawang-cawang dia untuk minum arak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat. Jadi bermakna dalam pemikiran sahabat ada dah bahawasanya arak bekas-bekas yang diguna, bekas-bekas yang untuk minum arak adalah bekas yang najis. Okey, itu di antara sandarannya. Perbahasan ni panjang. Jadi ala kulli hal majoriti ulama termasuk pandangan mazhab Imam Syafi'i, hukum arak adalah
najis. Antara najis lagi adalah anjing, babi dan anak daripada salah seekor daripada keduanya. Dia anak daripada salah seekor ni, kadang-kadang ada sebahagian tullabul ilm, bukan para asatidah, sebahagian tullabul ilm dia tidak faham. Dia kata anak salah seekor, anak anjing lah. Anak salah seekor, anak babi, anak babi. Dia anak anjing, anak babi, dah panggil anak, dah pakai babi anjing terus lah. Dia maksud anak anjing, anak babi ni dengan anak salah satu daripada kedua, anak anjing, anak babi dengan binatang yang lain, dengan kambing ke, dengan binatang yang suci. Dia kalau binatang tu kacuk dengan binatang yang lain, salah satu daripada kedua dia suci dan satu lagi najis, maka anak dia tu kena mengambil hukum najis. Kalau kacuk di antara binatang yang boleh makan dengan tak boleh makan, binatang yang boleh makan dengan binatang yang tak boleh makan jadi kacuk, maka anak dia kena mengambil hukum yang tak boleh makan. Keldai tak boleh makan, kuda boleh makan, maksudnya halal kita makan daging. Lepas tu bagal adalah kacukan di antara kuda dengan keldai, maka tak boleh makan. Okey, itu maksud dia. Seterusnya bangkai binatang, bulu-bulu, tulang-tulang, kulit dan mana-mana bahagian daripadanya, melainkan bangkai ikan dengan bangkai belalang. Sama juga bangkai manusia, dia tidak najis. Air mazi najis, air wadi najis. Apa perbezaan di antara air mazi dengan air wadi? Air mazi ni air yang keluar ketika naik syahwah, manakala air mazi dia cecair yang pekat, yang keluar ketika seorang tu letih ataupun ketika seorang tu kencing, tubik blender tubik, tu dipanggil air wadi. Air mani selain daripada air mani anjing dan khinzir, semuanya suci. Susu kena tengok, susu daripada binatang yang dimakan dagingnya, hukum dia adalah suci, manakala susu daripada binatang yang tidak dimakan dagingnya, hukum dia adalah najis. Contoh binatang yang dimakan daging, ayam tak ada susu, jangan buat contoh ayam. Sebab ayam tak ada susu. Benda yang dimakan daging, kita kata kambing, lembu, unta, kuda, maka suci susu dia. Tapi kalau susu binatang yang tidak dimakan dagingnya, maka hukum dia adalah najis. Baik, malaikat angsa je, susu tu dia tuang dia, orang dah makan daging, tapi susu dia suci, iaitu susu anak Adam. Orang pang susu dia pernah, susu dia ada orang puang yang susu banyak tu, dah anak lambat isap susu kan, bakok pernah tubik dah apa, pakai awak semayang gitu lah. Cuma busuk sikit, bau, ya susu dang lama jadi masam kan. Baik, Abi. والميتة آدمي والسمك والجرد ظاهرة والجزء المنفصل من غير آدمي والسمك والجرد نجس إلا شعر المأكول وريشه وبره وصوفه والمسك ونافجته. Mayat manusia, bangkai ikan dan belalang adalah suci. Bahagian yang terpisah daripada selain manusia, ikan dan belalang adalah najis, melainkan bulu-bulu daripada haiwan yang dimakan dagingnya, bulu ayam, bulu unta, bulu kambing dan bulu kasturi serta bekas kasturi. Kita ada dua, kita siapa selagi? Anak ambil tak siapa selagi? Pura-pura sang ada dua. Kita siapa selagi anak ambil? Tuang dia cari ada sini Anak kata mana pula jadi dua tadi bawa se je. Cepat membiak macam virus corona juga Okey. Katanya bangkai manusia, bangkai ikan dan belalang, hukum dia adalah suci. Sama juga bahagian yang terpisah daripada selain manusia, ikan dan belalang adalah najis. Contoh kita kata lembu, kaki lembu, ekor lembu. Nak makan sup ekor lembu nak meles ekor lembu, sayang kerak ekor dah itu dipanggil al-juz al-munfasil min al-hayawan, maka hukum dia adalah najis. Di tempat kita ada pencuri lembu, dia nak cepat kan, dia rodok lembu, dia cabut, dia kerak peha, buat lari. Dia pun jual peha tersebut kepada orang ramai, murah-murah je jual. Sekilo dalam 20 riyal je, ramai pakat beli. Baik,
apakah hukum? Hukum dia adalah najis. Dan kalau kita tak tahu, tak tahu, tu tak ada masalah, babi pun tak tahu, dimaafkan. Tak tahu, biarlah tak tahu, hak tak boleh apabila kita tahu. Melainkan kalau bulu-bulu daripada binatang yang dimakan dagingnya, contoh bulu ayam, bulu unta, bulu kambing, dan kasturi serta bekas kasturi. Kasturi adalah pusat kijang, hak yang tercabut daripada kijang ketika kijang tu masih hidup. Setiap anggota yang terpotong daripada binatang pada asalnya hukum dia adalah bangkai dia. Tetapi oleh kerana kasturi ini dikecualikan dalam hadis, maka kata ulama kasturi hukum dia adalah suci, dan bekas kasturi juga hukum dia adalah suci. Baik. فصل وتطهر الخمرة إذا تخللت بنفسها وكذلك النبيذ من الدم والزبيب وجلد الميتة إذا دفق وإذا تنجس شيء ببول كلب أو خنزير أو فرع أهلهما أو وعامه أو روثه أو عرقه أو بدنه وهو رطب غسل سبعا إحداهن بتراب طاهر طهور وإذا تنجس التراب بالكلب فيكفيه سبع مرات بالماء الخالص وما تنجس ببول الصبي لم يطعم غير اللبن نوضيها وهو رشه بالماء مع الغربة والمكاثرة وسائل النجاسة تطهر بالغسل إذا زال طعمها وريحها وريحها ولا يضر بقاء لون أو ريح عصر وزواله ولا يضر الماء إذا تنجس. Okey. Tak ingat. Perubahan najis kerana istihalah dan kaifiah menyucikan najis. Arak dikira suci jika ia berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Begitu juga air peraman, tamar dan anggur. Yang kedua, dengan tanah yang suci bagi menyucikan. Yang keempat, apabila tanah itu ternajis dengan anjing, maka membadai dengan 7 basuhan air bersih. Yang kelima, sesuatu yang ternajis disebabkan air kencing bayi lelaki yang tidak memakan sesuatu melainkan susu ibunya sahaja, maka memadai dengan dipercikkan, iaitu merenjiskan air ke atas air kencing serta meratakan air tersebut. Yang keenam, suci satu-satu cecair sekiranya ia terkena najis. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam fasal ni ada terjemahan mengguna istilah perkataan istihalah. Istihalah ni adalah bertukar satu zat kepada zat yang lain. Itu asal makna istihalah. Dia perbincangan istihalah di antara perbincangan yang panjang juga dalam bab fiqh. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada 3 perkara yang dia tu najis tapi boleh jadi suci. Dia najis, dia lain daripada mutanajis. Najis, zat dia najis. Mutanajis, dia tu zat dia suci tapi terkena najis. Benda yang najis boleh bertukar menjadi suci ada 3. Yang pertamanya adalah sini dia sebut 2 je kan. Sini dia sebut 2 je. Dalam kitab Matang Safinatun Najah dia sebut 3. Yang pertamanya arak. Arak hukum dia adalah najis. Tetapi arak apabila jadi cuka dengan sendiri, bukan dengan kita meletakkan sesuatu perkara yang lain di dalamnya, maka ketika itu arak dihukumkan sebagai suci. Dia proses untuk kita buat cuka ada melalui arak. Jadi tapi bukan semua cuka proses dia melalui arak. Okey, katakanlah kita nak buat cuka anggur, contoh, ataupun cuka epa sebagai contoh. Kita pun buat ambil anggur, lepas tu ambil jus dia, perang dia, Perang sebelum jadi masang kerbang, dia akan gelegok dulu, dia akan mabuk dulu. Masa dia jadi mabuk tu hukum dia adalah najis. Tapi bila dia bertukar menjadi cuka, maka hukum dia adalah suci. Arak itu suci dan bekah-bekah dia juga hukum dia adalah suci. Okey, itu yang pertama. Tapi syarat dengan sendiri, jangan dengan sebab kita letakkan suatu perkara yang lain. Kalau kita ambil kayu, kita letak dalam dan kita tidak buang semasa sebelum daripada dia jadi arak, maka kata ulama apabila dia jadi cuka, kayu saat ni itu hak yang tidak sakok pauk kita getok dalam, ia akan menajiskan cuka tersebut. Dia apa kata kayu? Dia gini. Kalau tempat kita orang ambil tuak. Tahu tuak kan? Ya tuak orang ambil tuak, dia nak sedap tuak ni dia kena letak kayum dia. Siapa tahu kayum dia? Kayum dia? Cengar ahli tuak.
Dia kena tok kayu singa. Baru sedap tuak. Biasa wak. Tak biasa. Tahu. Ana tok ki ana wak. Jadi ana tengok ana balik rumah tok ki ana minum tuak fresh semua sebab dia wak. Dia ada kebun. Dia wak tuak lah. Lepas tu kata dah tok kayu benda Dia kata kayu singa. Dah apa nak sedap kata. Dia jadi rasa kelak-kelak lain kan. Tok kayu singa. Dia tuak ni boleh buat arak tuak. Tuak boleh buat arak. Dia arak ada arak yang diperbuat daripada tuak. Kalau di Sabah banyak. Tebang-tebang minum Sabah akak mabuk sungguh lah. Tapi bukan semua lah. Maksudnya orang Sabah yang bukan orang Islam lah. Jadi katakanlah tuak dia pun tok dia. Tok kayu cengar dalam. Lepas daripada tu lok gitu lah. Lok gitu jadi sampai ke mabuk. Selang beberapa hari jadi cuka nipoh. Dia panggil cuka nipoh. Maka cuka nipoh saat itu dihukumkan mutanajis kerana ada suatu benda yang ada di dalamnya. Kenapa orang? Itu mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau dia jadi cuka dengan sendiri tanpa kita meletakkan sesuatu di dalam, maka dihukumkan dia suci. Yang pertama. Yang keduanya kulit bangkai. Kena faham apa makna bangkai. Bangkai ni adalah binatang yang hilang kehidupan dia tanpa ada sembelihan syar'i. Jadi kalau binatang yang kita sembelih, lembu ke kambing ke, kulit dia bukan bangkai. Kulit dia suci. Kulit dia suci. Tak perlu samak-samak benda. Cuma kalau kita nak samak ni, tujuannya adalah untuk mengelak daripada busuk. Okey. Kulit bangkai dia jadi suci apabila kita samak. Dia samak dalam bahasa orang Terengganu dia guna samak ni pada dua perkara yang berbeza. Samak anjing babi, samak kulit bangkai. Tapi cara berbeza. Kalau samak kulit bangkai bukan guna 7 kali basuhan salah satu dengan air tanah, bukan. Samak kulit bangkai yang memberi maksud kita menghilangkan kekotoran, kita menghilangkan daging, lemak, urat, darah yang ada pada kulit, dan setiap perkara yang merosakkan kulit kita buang. Tak kira lah buang dengan benda pun. Zaman kita banyak cara kita boleh tanggalkan perkara yang dapat merosakkan kulit. Jadi kita buang benda tu, ia akan jadi tahan kulit. Itu maksud yang dimaksudkan dengan samak dalam bab kulit binatang, kulit bangkai. Jadi suci. Okey, habis. Apa yang disebut di sini berkenaan dengan pembahagian najis, yang mana najis dia terbahagi kepada 3. Yang pertamanya najis mutawassithah, yang keduanya ataupun yang pertamanya najis mukhaffafah, yang keduanya mutawassithah, yang ketiganya mughalladhah. Najis mukhaffafah najis ringan, mutawassithah pertengahan, mughalladhah najis berat. Baik, berat ringan pertengahan di sini adalah dengan dilihat kepada cara menghilangkannya. Najis mukhaffafah adalah najis air kencing. Selain daripada air kencing bukan mukhaffafah. Kanak-kanak orang tua bukan mukhaffafah. Lelaki, kanak-kanak perempuan bukan mukhaffafah. Yang belum mencapai umur dia 2 tahun dengan pengiraan tahun Islam. Kalau umur dia 18 tahun dah, bukan mukhaffafah. Baik. Yang mana dia tidak makan selain daripada susu ibu atas jalan mengenyangkan. Dia tidak makan melainkan selain daripada susu. Kalau dia makan selain daripada susu bukan mengenyangkan, maka tetap najis dia adalah mukhaffafah. Sebagai contoh, budak-budak lepas daripada dia dilahirkan, dia ditahnikkan dengan tamar, air zam-zam sebagai contoh. Maka hak tu bukan mengenyangkan. Jadi dah sudah situ mesti kena wi susu juga. Okey, mesti kena wi susu juga. Tapi kalau budak saat itu sudah situ, makan tamar tambah lah susu mak dia, kena wi tamar pula. Maka dia bertukar menjadi mutawassithah, bukan mukhaffafah. Okey, cara menghilang najis mukhaffafah adalah dengan kita menghilangkan zat najis dulu, buang zat najis, lepas tu percikkan air di atasnya. Tapi dengan syarat mesti kena ghalabah dan mukatsarah. Mesti kena banyak air di atas tersebut, di atas tempat tu. Tak semesti kita lalukan air. Okey, tu najis mukhaffafah. Dalam perbincangan najis mukhaffafah ni, di zaman kita ni, kita kena sebut satu masalah yang tidak ada di zaman dulu. Yang tidak ada di zaman dulu. Itu zaman kita ni oleh kerana mak kerja, maka beri hak kerja zaman dulu kerja kau. Hak yang tak ada sini, hak yang beri kepada anak air susu, benda susu hak yang susu hak yang kucing, susu tepung. Okey, jadi budak saat itu minum susu tepung dah mak 3 hari je boleh cuti. Hari keempat tu patah-patah tak ada dah.
Orang tua pakat belabel belaka. Dia kata dok kira belabel ke dok belabel ni zaman moden dah, tak ada patah-patah dah. 3 hari tinggal anak rumah, tinggal anak dengan tok dia ataupun tinggal anak dengan pengasuh dia. Dah tok nak mari mana susu? Tok tua dah kecil beruk habis dah. Jadi anak nangis nak susu, cucu nangis nak susu. Jadi terpaksa kena buat susu tepung. Ui ke anak tersebut. Jadi mak nu bagi susu balik nu karang balik nu. Baik, jadi soalannya anak saat ni tu air kecing dia adakah mukhaffafah ataupun mutawassithah? Okey, situ yang kita nak sebut. Okey, kalau kita tengok kepada ta'lil yang didatangkan oleh ulama mazhab Imam Syafi'i, sebenarnya dalam masalah ni ulama mazhab Imam Syafi'i sendiri berselisih pandangan. Kalau kita tengok kepada ta'lil, alasan-alasan yang diberikan oleh ulama mazhab Imam Syafi'i, maksudnya ada khilaf di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Ada sebahagian kata masih lagi mukhaffafah, ada sebahagian kata tidak mukhaffafah. Tapi kalau kita tengok kebanyakannya, pandangan mu'tamadnya adalah air kecing kanak-kanak yang menjadikan susu tepung sebagai makanan asasi dia lah, najis tersebut bukanlah najis mukhaffafah, bukan najis mutawassithah. Kerana susu tepung saat ni, kita nak jadi susu tepung tu, kilang nak buat susu tepung tu dia ada campuran benda lain. Dia bukan 100% susu. Dia ada campuran bahan-bahan lain. Walaupun dalam jumlah yang sedikit, mungkin dalam 2%, mungkin dalam 3%. Lepas daripada tu, kita buat air susu pula. Kita buat air susu, kalau botol susu besar ni, kita dah tok tepung susu besar ni, banyak ni. Kita dah tok. Hak yang tok susu banyak ni, air banyak ni, orang lelaki jenis buat susu gitu. Dah tok gitu. Anak nak minum gana, apa kerah anak oh? Nak minum gana. Susu banyak ni, air banyak ni. Tak mungkin kita buat gitu. Kita buat gana, susu banyak ni, air banyak ni. Jadi bermakna banyak benda lain daripada susu. Okey, boleh faham kan? Maka sebab itulah najis tersebut dihukumkan sebagai najis mutawassithah, bukan mukhaffafah. Okey. Satu. Yang keduanya, najis mughalladhah. Najis mughalladhah adalah najis anjing, najis babi. Anjing jelas ada hadis. Nabi SAW menyebut idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum, apabila anjing menjilat di dalam bekas salah seorang di kalangan kamu, maka hendaklah membasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dengan air tanah. Maka kata ulama, najis mughalladhah adalah najis anjing. Anjing ni mulut dia saja ke ataupun seluruh tubuh? Mazhab Imam Syafi'i seluruh tubuh, setiap juzuk daripada anjing semuanya najis mughalladhah. Apabila bersentuh dengan kita, bersentuh dengan sesuatu benda yang lain, dengan syarat salah satu daripada keduanya lembab ataupun kedua-duanya lembab, salah satu lembab ataupun kedua-dua lembab, maka tempat yang disentuh oleh anjing dikirakan najis mughalladhah, wajib dibasuh sebanyak 7 kali. Salah satu daripada 7 kali dengan air tanah. Dah kalau tanah yang kena najis anjing, najis babi, lagu mana cara? Kata ulama cukup dengan 7 kali air biasa saja, tak perlu letak tanah dah. Okey. Itu apa yang ingin disampaikan oleh pengarang kita. Selagi najis mukhaffafah, najis mutawassithah. Najis mutawassithah suci dengan kita basuh dengan syarat apabila hilang rasa dia, bau dia dan warna dia. Kena hilanglah ketiga sifat ni, rasa, bau dan warna. Kena hilang rasa dia, bau dia dan warna dia. Cuma kalau bau atau salah satu atau warna yang payah untuk dihilangkan, maka dimaafkan. Warna saja payah untuk hilang, dimaafkan. Bau saja payah untuk dihilangkan, maka dimaafkan. Tapi kalau bau campur dengan warna, itu tidak dimaafkan walaupun payah untuk dihilangkan. Rasa tidak dimaafkan kerana rasa menjadi bukti yang kuat jirim najis masih lagi ada di situ. Rasa mesti kena hilangkan. Okey, habis. Last sekali, apa yang disebut adalah sesuatu yang cair tidak suci sekiranya ia terkena najis. Sesuatu benda yang cair, dia tidak akan jadi suci apabila kena najis. Kicap banyak mana pun, budu banyak mana pun, sos cili banyak mana pun, madu banyak mana pun, apabila masuk najis dalam kucingnya berok di dalam sebekah madu, bapok madu, baru ni masuk tasik kenyai, pakak nu kabak pokok tualang tau, boleh banyak mana madu balik. Tok di rumah, kucingnya kejar-kejar berok cair dalam madu. Okey, kalau berok kerah tu mungkin boleh buang lagi kalau madu tu pekat. Ni madu cair, dapat jalan, kena curang belaka. Nengung, nak curang belaka. Baik.
tidak boleh disucikan. Cuma ada cecair yang boleh disucikan mengikut pandangan sebahagian ulama mazhab Imam Syafi'i, iaitu minyak. Minyak mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i boleh disucikan. Ada pandangan sebahagian ulama. Kerana minyak ia boleh dipisahkan daripada air. Cara dia lagu mana cara dia adalah minyak yang kena najis, ambil air tok dalam. Tok dalam, lepas tu kucai air. Ya, selama mana air itu tidak terpisah daripada tempat yang dibasuh, air itu masih lagi tidak dinamakan sebagai mustakmal. Kucai. Lepas itu, lock sekejap, maka ada kawasan air dan kawasan minyak. Okey, boleh faham tak? Kalau kawasan minyak atas, kawasan air bawah, maka kita tebuk bahagian bawah untuk mengeluarkan air saat ni. Maka lepas habis keluar air, tinggal minyak, maka hukum minyak tersebut suci. Ada pandangan sebahagian ulama mazhab Imam Syafi'i yang menyebut hal tersebut. Baik. Abi. Seterusnya, faslun. فصل ويجب التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر عند العجز عن استعمال الماء بسبب فقده في حضر أو سفر وللمريض، فإذا كان في بدنه جراحة يذوب بها الماء وصل الصحيح وتيمم عن الجريح في الوجه واليدين، ويكون التيمم وقت غسل العليل، ويجب المسح الجبيرة بالماء إذا لم يمكن إخراجها. Fasal tayamum. Diwajibkan bertayamum daripada hadas kecil dan hadas besar ketika tidak mampu menggunakan air, sama ada dengan sebab ketiadaannya ketika berada di kampung, yakni kawasan kediaman, atau ketika musafir, dan untuk orang sakit. Sekiranya terdapat luka, yakni kecederaan pada tubuh badannya yang akan menjadi mudarat apabila terkena air, maka basuh seperti biasa pada anggota wudu yang tidak cedera, dan bertayamum pada muka dan tangan sebagai ganti kepada basuhan pada anggota yang cedera. Diwajibkan menyapu air pada balutan sekiranya tidak mampu menanggalkan balutan tersebut. Okey, kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu perbahasan tayamum. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ia terbagi kepada dua. Yang pertama tayamum sebagai pengganti kepada wuduk, yang keduanya tayamum sebagai pengganti kepada mandi wajib. Okey, tayamum terbagi kepada dua. Ketika mana seorang tu berhadas kecil, maka apa yang diwajibkan kepada dia sebelum daripada sembahyang tawaf adalah berwuduk. Sebelum daripada dia mengerjakan tawaf, mengerjakan sembahyang, mesti dia kena berwuduk. Begitu juga apabila orang yang ada hadas besar, sebelum daripada dia mengerjakan sembahyang dan tawaf dan seumpamanya, mesti dia kena mandi wajib. Wuduk dan mandi ni perlu alat yang boleh kita guna untuk berwuduk dan mandi adalah air. Baik. Cuma kadang-kadang ada juga orang saat ni tu tidak mampu guna air. Tidak mampu guna air mungkin dua. Mungkin yang pertama adalah air memang tak ada. Nak guna mana? Kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah dia sakit. Sakit nak guna mana air? Maka kata ulama, ketika mana dia tidak mampu guna air, sama ada kerana air tak ada ataupun kerana dia sakit, maka ketika tu dia perlu kena bertayamum. Sama ada tayamum tu ganti daripada berwuduk ataupun ganti daripada mandi wajib. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah berikutnya, kalau sekiranya pada badan seseorang ada luka yang mana air dapat memudaratkan luka tersebut kalau dia guna air, maka ketika tu untuk dia berwuduk dan untuk dia bertayamum adalah cara dia kena basuh hak yang tidak sakit. Lepas tu dia bertayamum sebagai ganti anggota hak yang luka, hak yang ada pada muka ataupun dua tangan. Dia tayamum sebagai ganti daripada anggota hak yang luka. Yang mana tayamum saat itu muka dan dua tangan sahaja. Sama ada tayamum untuk berwuduk ataupun tayamum untuk mandi wajib. Okey, katakanlah seorang tu luka. Apabila dia luka ni, okey, kita buat contoh wuduk dulu. Kita ada anggota wuduk, muka, tangan, kepala, kaki. Tiba-tiba dia luka pada tangan ke, luka pada muka ke, yang mana luka tersebut tidak boleh dia guna air, ataupun boleh dia guna air, tapi kalau dia guna air kau akan datang. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintah kepada kamu suatu perkara, mungkin kena datangkan perkara tersebut sekadar mampu. Orang yang nak sembahyang kena berwuduk, mungkin kena datangkan wuduk tersebut sekadar mampu. Kalau mampu basuh dulu. Manakala tempat luka yang tak mampu basuh, maka tak perlu basuh. Dan awak mana?
dia kena bertayamum sebagai ganti tempat yang tidak boleh kena air. Tayamum saat itu sama ada pada wuduk ataupun mandi wajib sama je. Ke saat itu terdapat di tangan, maka dia kena tayamum sebelum daripada sapu kepala. Sebab sekarang ni tayamum kena ganti tempat yang tidak boleh kena air pada tangan. Maka dia kena tayamum dulu sebelum daripada sapu kepala. Okey, boleh faham kan? Ni sebagai contoh. Sebab mungkin akan ada sahabat-sahabat kita yang akan dijemput untuk memberi pendedahan berkenaan dengan cara bersuci bagi orang yang sakit. Ana baru ni dijemput oleh pusat kesihatan Kija untuk bentang berkenaan dengan cara bersuci, cara ibadat orang yang sakit. Banyak tempat lah baru ni. Okey, hak yang pusat kesihatan Kija tu, dia awak mari belaka kakak-kakak dia. Hak yang diguna oleh pesakit. Macam-macam awak mari. Lepas daripada selesai kuliah, dia hadiahkan Ana benda tu. Ana kata Ana terima hadiah tapi pakar dah tak ambuh. Siapa nak pakar benda-benda gitu? Ke ada orang nak pakar? Pakar benda hak yang bad, hak keluar air kecing, hak keluar najis. Orang dah sakit dah orang dah pakar benda tu. Hamba terima saja tapi tak ambuh pakar. Tapi lah kena pakar agak. Masuk hospital kena pakar agak. Allahu Rabbi. Jadi benda dalam ketika kita ajar pesakit lagu mana cara dia bersuci, beribadah, kita kena tunjuk dulu baru mudah dia faham. Baik, katakanlah ni tangan kita luka kita sini, luka kita sini. Tak boleh kena air sini. Dia luka yang tak boleh kena air dia ada dua. Yang pertamanya ada pembalut, yang keduanya tidak ada pembalut. Dalam bahasa Arab pembalut dipanggil jabirah. Ada hak yang ada pembalut dan ada hak yang tidak ada pembalut. Okey, kalau hak yang ada pembalut kita kena tengok boleh buang tak pembalut tu. Kalau boleh buang. Dah buat apa? Sebab diwajibkan kita kena sampaikan air. Jadi kalau ada perkara yang menghalang, mesti kita kena buang penghalang tersebut. Kalau kita mampu. Kalau kita tidak mampu, tak perlu buang. Boleh buang ke tak? Boleh buang, silakan. Tak boleh buang, tak payah buang. Okey. Tak boleh nak buang Kalau buang, kaki masuk pula sakit kita. Macam kita masuk air kan, apabila masuk air, dia akan tepek sini. Dia akan tepek. Dia panggil benda tu. Kita ada dresser sini. Dia panggil benda nama dia. Tepek kan atas jarum tu, dia tepek tu. Amba tak kita nak sebut kau. Benda tu lah. Kalau kita nak buang, cabut sakit Orang tak biasa kena, tak tahu lah. Orang kena baru tahu. Sakit nak kalau kita buang nak masuk pula, Allahu Rabbi. Misi sendiri pun tepik tengok yang dalam video tu kan. Nak cocok Okey. Jadi dah boleh cabut lah. Lock gitu lah. Kalau boleh cabut. Kalau tak boleh cabut, lock gitu. Lepas tu lock gitu nak warna. Nanti ada cara dia. Okey, kita bagi dulu. Hak yang ada pembalut dengan tak ada pembalut. Hak yang ada pembalut boleh cabut, kena cabut. Kalau tak boleh cabut, tak boleh cabut. Okey, katakanlah hak yang tak ada pembalut ataupun ada pembalut hak yang boleh cabut. Maka hukum dia sama. Cara dia, basuh muka dulu. Lepas basuh muka, kita nak basuh tangan. Okey, mana kawasan hak yang luka, hak tak boleh kena air. Kita cari suatu benda hak yang tutup tempat tersebut. Untuk tak mui kena air. Lepas tu tempat yang boleh kena air, kena basuh dulu. Sini kena basuh, sini kena basuh dulu. Okey, selesai dah. Dah basuh sendiri, suruh orang basuh. Ni ketika ni wajib kita kena minta tolong orang. Orang yang diminta tolong wajib dia kena tolong. Okey, lepas daripada tu, sebelum daripada kita sapu kepala, ambil tisu ke ambil kain, lap dulu muka. Lap tangan. Lap belaka. Lepas tu cari tanah, tayamum. Tanah ikutlah tanah benda pun. Ikut, yang penting tanah je. Tanah hitam ke, tanah merah ke, tanah kuning ke, ikut. Yang penting tayamum. Tanah. Tepuk sekali. Dia sebaik-baik tayamum, jangan banyak tanah berada di tangan kita. Nipiskan tanah. Tiup dulu ke, getak dulu ke, ikut lah. Supaya muka kita saat ni tu tidak nampak kotor sangat. Lepas tu kita sapu. Sapu biar rata. Dalam mazhab Imam Syafi'i mesti kena rata. Lepas tu sapu pula tangan. Lepas daripada sapu tangan cukup selesai, barulah sambung balik wuduk, sapu kepala, air, basuh kaki. Dia kena ra'ikan tertib. Sebab sekarang ni tayamum ganti tempat hak yang tidak boleh kena air yang ada pada tangan. Okey, boleh faham kan? Jadi bila dia ganti di situ, maka kena ra'ikan tertib. Sebelum daripada kita sapu kepala, mesti kena tayamum dulu. Boleh faham?
satu tayamum adalah satu fardu. Jadi kalau sekiranya orang tu tidak ketuk lagi kat gigi sehingga masuk zuhur, tak ada perkara yang membatalkan sembahyang. Membatalkan wuduk, bukan membatalkan sembahyang, membatalkan wuduk. Jadi bolok wok kali. Membatalkan wuduk. Lepas daripada tu dia nak sembahyang asar. Cara dia tak perlulah ambil wuduk pula. Cara dia hanya cukup tayamum saja. Cukup tayamum. Lepas tu lepas daripada tayamum, adakah perlu dia kena basuh semula benda yang lepas daripada tayamum? Di sini ada perbincangan di kalangan ulama fiqh. Baik, okey. Ini masalah bagi orang yang tidak ada, yang ada luka dan tidak ada pembalut, ataupun pembalut boleh buang. Manakala orang yang ada pembalut dan pembalut tidak boleh buang. Tak nak buang pembalut. Kena semi terus Kena semi, tak nak buang pembalut dia. Maka cara dia buat macam saat ni juga. Cuma kena tambah lagi, kena tambah benda, wajib kena sapu air di atas pembalut. Sapu je, bukan basuh, sapu je air. Sapu air atas pembalut. Tempat yang boleh basuh, atas pembalut sapu air. Lepas tu tayamum. Cuma dalam masalah ni mazhab Imam Syafi'i sempit sikit. Dalam masalah ni mazhab Imam Syafi'i, biasanya kalau orang yang ada pembalut ni kena ulang balik sembahyang. Tu dalam mazhab Imam Syafi'i. Kebanyakannya mesti kena ulang balik sembahyang. Kebanyakan, kebiasaan kalau yang ada pembalut. Mazhab Imam Syafi'i, kalau pembalut berada pada anggota tayamum, maka kena ulang balik. Ataupun pembalut saat itu di bawah dia, kalau tidak ada pada anggota tayamum pun, tapi di bawah dia ada najis. Ataupun pembalut saat itu tidak pembalut saat ni tu najis. Pembalut saat ni tu, masa dia pakai pembalut, dia tidak ada wuduk. Sebab mesti kena letak pembalut ketika dia dalam keadaan bersuci. Baik, yang keempatnya, tidak mengambil anggota yang sakit, melainkan hanya sekadar sahaja. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau misalkan ambil lebih daripada anggota kawasan dia, maka kena ulang balik sembahyang. Baik. Tapi ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak perlu ulang balik sembahyang. Ada pandangan yang kedua, sebaik-baiknya ulang balik. Tapi puak-puak ustaz ni biasanya dah ulang dah. Dah ada dua pandangan, ulang ke dah ulang. Pakai dah ulang dah. Allah Rabbi. Ustaz latih kita tengok. Ana wa ana. Fatwa pandangan mu'tamad. Fatwa mesti pandangan mu'tamad. Baik. Allah Rabbi. Seterusnya kata dia, faslun. Masrul furu tayammumi khamsatun al-awwalu naqlu turabi wa asdadi an-niyatu wa hiya niyatu istibahat as-salati fa in kanat niyatu istibahati. Bagi silap je sikit aja, silap sikit aja. Tak apa, dah senak perut pun, semua salah daripada sudut kaedah nahwu. Betul tak Kang? Hiya mubtada, niyatu khabar, istibahati mudhafun ilaih, as-salati mudhafun ilaih. Gitu Kang? Betul. Wa hiya niyatu istibahati as-salat, bukan niyatu istibahata. وهي نية استباحة الصلاة فإن كانت الصلاة فرضا أو استباحة الفرض صلاة ويجب قرنها بوضع اليد على التراب واستدامتها إلى مسح شيء من الوجه الثالث مسح الوجه الرابع مسح اليدين مع المرفقين الخامس الترتيب هكذا فالسبب التيمم itu 5. Pertama, memindahkan tanah ke anggota tayamum. Kedua, berniat dengan niat untuk membolehkan solat. Sekiranya solat fardu, maka berniat untuk membolehkan solat fardu. Diwajibkan berniat ketika meletakkan tangan pada tanah dan mengekalkan niat sehingga menyapu sesuatu pada wajah. Ketiga, menyapu wajah. Keempat, menyapu pada kedua-dua tangan hingga ke siku. Kelima, tertib sebagaimana yang disebutkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam fasal ni kita masuk dalam fasal baru, iaitu fasal tayamum. Yang mana fardu tayamum apa yang disebut di sini ada 5. Yang pertama adalah memindahkan tanah. Naqlut turab, memindahkan tanah. Mesti kena pindah tanah. Jadi kalau sekiranya tidak pindah tanah, maka tidak memada. Contoh lagu mana tidak pindah tanah? Katakanlah musim berdebu. Angin tolak, bau. Sampai ke muka dia, penuh debu di muka dia. Dia kata bom molek baru air tak ada ni, pakai tayamum lalu gosok lalu maka tidak memada, sebab mesti kena ada naqlut turab. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya niat. Niat tayamum adalah niat mengharuskan sembahyang. Dia tayamum
Dia tidak sama dengan niat wuduk dalam mazhab Imam Syafi'i. Orang niat saja aku bertayamum tidak sah. Sebab tayamum bukanlah maqsudun bidzatih. Bukan maqsudun bidzatih. Dia berbeza dengan niat wuduk. Tetapi hak tu dalam perbincangan bahasa Arab. Dalam perbincangan bahasa Arab. Tetapi orang kita apabila diniat tayamum, kita hukum sah. Sebab dia. Sebab orang kita, okey gini ya. Dia tayamum, makna dia sebenarnya tayamum. Nama dia qasa. Allah Taala katakan dalam Quran, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'ida. Apabila mung tidak dapat air, maka hendaklah mung qasak kepada tanah. Mung kena qasak kepada tanah. Sebab tu kena ada naqlut turab, kena qasdut turab, qasak kepada tanah. Jadi tayamum dengan mana qasak? Mung tuju kepada tanah. Kalau dalam bahasa Arab saja aku tayamum, maksudnya saja aku qasak. Faham? Sekadar saja aku qasak kepada tanah. Itu makna dia. Tetapi orang kita bila kata saja aku bertayamum, dalam hati dia qasak dia. Qasak untuk mengharuskan sembahyang dengan perbuatan tersebut. Okey, boleh faham kan? Jadi dalam kitab fiqh dia akan sebutkan ni, tidak memada niat tayamum dengan saja aku bertayamum, tidak memada. Tapi kita kena faham penggunaan orang kita ketika dia niat saja aku bertayamum, adakah dia niat tayamum dengan makna pada lughah Arab? Tak. Dalam bahasa orang kita ketika dia berniat tayamum adalah dia saat itu melakukan suatu perkara yang membolehkan dia sembahyang. Jadi untuk orang kita sah, tidak menjadi masalah. Okey, itu kita kena faham. Faham tak masalah ni? Anda ulang sekali lagi ya. Kalau kita buka dalam kitab fiqh, dia kata mana? Dia kata tidak sah, tidak memada niat tayamum. Ia berbeza dengan niat wuduk. Sebab tayamum ni bukan maqsudun bidzatih. Bukan. Dia berbeza dengan wuduk. Tayamum ni adalah dia panggil dia taharatu darurah, dia panggil. Bersuci dalam ketika darurah, ketika tidak ada tanah, ketika tidak ada air, tidak boleh guna air, maka barulah pergi kepada tayamum. Tayamum ni bukan maksudun bidzatih. Kerana tidak boleh kita nak guna air dan tidak boleh kita nak tak ada air, maka ketika tu kita kena bertayamum. Sebab tu tayamum dia tidak, fungsi dia tidak macam berwuduk. Wuduk ni satu wuduk kita boleh guna banyak mana sembahyang hak yang kita nak sembahyang walaupun selama mana kita tidak berhadas. Tetapi tetapi tayamum mesti kena satu tayamum hanya untuk satu fardu walaupun kita tidak berhadas. Jadi dalam kitab fiqh dikata tidak sah niat sahaja aku tayamum. Tapi dalam penggunaan orang kita, kalau dia niat saja aku bertayamum, perkataan tayamum hak yang dia faham dia nak mengharuskan sembahyang. Jadi bermakna sah tak? Sah, tak ada masalah. Tu kita kena perinci sikit masalah ni. Okey. Berniat dengan niat membolehkan solat. Saja aku mengharuskan sembahyang. Sekiranya solat fardu, maka berniat untuk membolehkan solat fardu. Jadi dalam bab tayamum ni, kalau dia niat untuk membolehkan sembahyang sunat, dia tidak boleh sembahyang fardu. Tapi kalau dia niat boleh untuk mengharuskan sembahyang fardu, maka boleh sembahyang sunat. Baik. Diwajibkan berniat ketika meletakkan tangan pada tanah dan mengekalkan niat sehingga menyapu sesuatu pada wajah. Dalam masalah tayamum, niat ni masa kita letak tangan atas tanah kita kena niat, masa sapu muka kena niat, di antara letak tangan atas tanah ke sapu muka kita kena niat. Tapi sebenarnya benda tu sebenarnya orang yang tayamum buat gitu belaka. Maksud dia buat gitu belaka, kita masa kita ambil tanah tu, kita tahu tak kita nak ambil tanah? Kita tahu untuk mengharuskan sembahyang kan. Masa kita akad nak pergi muka, kita tahu dah buat benda mengharuskan sembahyang kan. Masa kita sapu muka, kita tahu dah buat benda mengharuskan sembahyang. Ada belaka dah. Di hak yang tambuh gini, hak yang tambuh. Tepuk tangan atas tanah, ada kosak dah. Lepas tu dok mari dah. Tiba-tiba pakai sapu muka, selesai dah sapu muka. Tak sedar dah masa tu. Baik, dalam masalah tayamum dia ada dua tempat yang penting kita kena jaga niat. Yang pertamanya masa tepuk tangan atas tanah, yang keduanya ketika sapu muka. Dapat apa jadi pelik sangat tayamum tak sama dengan wuduk? Wuduk masa kita ambil air tak perlu niat pun tak apa. Yang penting niat masa basuh muka. Kata ulama, oleh kerana anggota tayamum yang mula-mula sekali adalah muka. Situ kena niat. Itu yang pertama. Yang keduanya dalam Quran Tuhan kata fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Apa makna fatayammamu? Ai faqsudu turaban lahu ghubar. Fatayammamu sa'idan tayyiban ai faqsudu turaban lahu ghubar. Mung kena qasak tu niat. Mung kena qasak kepada tanah, kena ada niat di situ.
Sebab dalam mazhab Imam Syafi'i dikata masa ambil tanah pun kena niat. Sebab Allah Ta'ala kabur gitu dalam Quran. Fatayammamu sa'idan. Pertemu kena kekal niat sehingga mu sapu muka. Kerana permulaan anggota tayamum adalah muka. Tapi kita sedar ataupun tidak, orang yang tayamum semua ada niat belaka. Macam kita ni, kita sembahyang. Kita yang diwajibkan niat adalah dalam takbiratul ihram. Lepas daripada takbiratul ihram kita tak niat pun tak apa. Tapi sedar ataupun tidak, kita ni orang kita sembahyang start daripada takbiratul ihram. Siapa ke salah ada niat. Sebab kita sedar sepanjang kita sembahyang adalah kita sembahyang. Betul gitu kan? Sepanjang kita sembahyang, kita sebenarnya adalah kita sembahyang. Masa kita nak rakaat, kita tahu kita sembahyang. Masa kita nak i'tidal, kita tahu kita sembahyang. Sepanjang sembahyang kita ada niat. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya menyapu wajah, menyapu muka. Keempat, menyapu pada dua tangan hingga ke siku. Kelima, tertib sebagaimana yang disebutkan. Sapu muka dulu, baru sapu tangan. Okey, kita lebih kurang dalam 10 minit lagi, pukul 12.30 kita berehat tengah hari. InsyaAllah kita sambung balik lepas daripada Zuhur. Cuma kita buka soalan sekejap kalau sekiranya ada. Ada tak nak tanya? Musa sebelah Okey. Tak ada buat biar kita kita tak payah mari takrif dalam bahasa Arab lah. Dia dalam bahasa Arab dia kena faham kulli pula. Benda kulli pula. Okey. Dia gini, apakah perbezaan di antara umum khusus mutlak dengan umum khusus min wajhin? Dia kita dalam mantiq perbandingan di antara satu kulli dengan kulli yang lain, kemungkinan benda tu adalah tagayur, berbeza. Kemungkinan mutaradifat, makna yang sama, lafaz yang berbeza. Dan kemungkinan umum khusus mutlak, kemungkinan umum khusus min wajhin. Okey, gini, umum khusus mutlak gini. Contoh. Satu kulli, satu benda, tak payah pakai kulli-kulli lah, payah sebut pula. Ini istilah mantiq. Satu benda saat itu dia lebih umum daripada satu benda yang lain, manakala benda yang kedua lebih khusus daripada dia. Okey, sebagai contoh, kita buat contoh Kalau kita kata Nabi dengan Rasul mengikut pandangan yang masyhur, setiap Rasul adalah Nabi, tapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Jadi Nabi dengan Rasul adalah umum khusus mutlak. Okey, boleh. Manakala umum khusus min wajhin gini, suatu benda ni dia umum daripada suatu benda ni pada satu sudut, hak ni pula umum daripada hak ni pada satu sudut yang lain. Okey, sebagai contoh, kalau kita buat contohlah, cincin emas. Okey, cincin dengan mah. Cincin mah. Adakah semua cincin diperbuat daripada mah? Tak. Adakah semua emas diperbuat kena buat cincin? Tak. Sebab ada emas tapi bukan cincin. Ada tak cincin yang diperbuat daripada emas? Ada. Kan gitu kan? Okey, kita buat contoh lain. Pintu kayu jati. Okey, kita ada pintu kayu jati. Pintu ni diperbuat daripada kayu jati. Okey, perkataan pintu dengan kayu jati. Pintu kayu jati. Adakah semua pintu diperbuat daripada kayu jati? Adakah kayu jati orang buat pintu belaka? Tak. Tapi ada pintu yang diperbuat daripada kayu jati. Okey, sama juga. Nampak kan? Itu dipanggil umum khusus min wajhi. Contoh kita kata, di antara perkara yang mewajibkan mandi adalah memasukkan hasyafah ke dalam farak. Sama ada keluar mani ataupun tidak. Yang keduanya adalah keluar mani. Apakah hubungan di antara dua perkara tersebut? Umum khusus min wajhin. Maksudnya, adakah orang yang keluar mani hasil daripada persetubuhan? Tak, bukan semua. Ada yang daripada persetubuhan dan ada bukan persetubuhan. Betul? Adakah orang yang bersetubuh mesti keluar mani? Tak juga. Ada hak yang bersetubuh tak nak keluar mani, ada hak yang bersetubuh keluar mani. Okey, boleh faham kan? Itu dipanggil umum khusus min wajhin. Baik. Ini sebenarnya istilah yang digunakan dalam ilmu mantik. Tapi sebenarnya benda ni penting. Kadang-kadang orang tanya perbezaan di antara benda ni, perbezaan di antara benda ni dengan benda ni. Jadi kalau kita faham masalah tu, kita akan dapat sebut molek.
Bolehkah mesin basuh kita bolehkah mesin basuh kita masukkan juga pakaian yang bernajis? Dan jika ada lagi warnanya, adakah ia dimaafkan? Jazakallahul khair. Baik. Jadi sekarang ni ada mesin basuh. Dia pakaian dia najis, dia pun nak letak dalam mesin basuh. Dia letak dalam mesin basuh, boleh ke tak? Dia mesin basuh dia terbagi kepada dua. Ada yang pertamanya mesin basuh manual, yang keduanya mesin basuh automatik. Kalau mesin basuh manual, ada hak yang kecil, ada hak besar. Hak besar tu air lebih daripada 2 koloh ataupun 2 koloh ke atas. Tapi besar benar kalau gitu kok. Okey, yang keduanya mesin basuh air saat itu tak sampai 2 koloh. Mesin basuh kecil aja kan, tak sampai 2 koloh air hak yang ada dalam. Ni perlu kok yang kita perlu kena bincang ni masalah ni. Okey. Najis terbagi kepada dua. Yang pertama najis ainiyah, yang kedua najis hukmiyah. Katakanlah ni kain kita. Kain kita ni mutanajis Mungkin najis yang ada padanya adalah najis ainiyah. Ada zat dia, ada sifat dia. Dan mungkin najis hukmiyah. Air kecil lama dah. Bau tak ada dah, warna tak ada dah, rasa pun tak ada dah. Lama dah. 2 tahun setengah dah. Tak basuh lagi. Orang lelaki. Kau orang puang. Habis belaka sifat-sifat dia. Okey. Cara menghilangkan najis hukmiyah, cukup lalukan air atas dia. Jadi kalau kita nak basuh najis hukmiyah dalam mesin basuh manual, cara dia adalah kita letak dulu pakaian dalam. Apabila kita letak pakaian, nanti kita buka air pun mari di atas pakaian tersebut. Okey. Jadi suci kain tu. Air hak yang lepas daripada hak yang hak yang digunakan ataupun air yang mari atas kain tersebut dihukumkan sebagai musta'mal. Melainkan kalau dicampur dengan najis, baru dihukumkan sebagai mutanajis. Baik. Yang pertama, sama juga dengan mesin basuh automatik. Kalau najis tu najis hukmiyah, pakai letak dalam, buka air, datang air, selesai. Faham kan? Manakala kalau najis ainiyah ada zat dia, ada jirim dia. Ada lagi jirim dia, ada zat dia, ada sifat-sifat dia. Maka kalau kita letak dalam mesin basuh manual, maka air yang mari dia akan campur dengan najis ainiyah, betul? Dia akan campur. Jadi apabila campur, air tersebut tidak cukup 2 koloh. Betul? Bila tak cukup 2 koloh, maka najis itu menajiskan air. Pakaian tetap mutanajis. Okey, cara dia nanti lepas daripada kita buang air, ambil pakaian tersebut, sigang, letak dalam spin. Okey Itu cara dia. Benda lagi. Tapi kalau misalnya mesin basuh tu besar lah, bapak mesin basuh, ada besar bilik ni mesin basuh dia, hak yang manual tu, boleh tok baju dalam 3 tang, tok baju dalam besar mesin basuh dia. Air dah tahu lah dalam 500 liter. Jadi kalau air saat ni tu, kalau bor najis banyak-banyak tu, dak nampak sikit pun air, dak berubah sikit pun air, maka kain tu dihukumkan suci. Kalau hilang najis, air dihukumkan sebagai suci lagi menyucikan, sebab tidak berubah. Okey, boleh faham kan? Tapi tak ada dah sampai mesin besar tu, mesin jing yang besar tu biasanya. Tak ada dah sampai tahap besar tu. Okey, cara yang terbaik kalau bagi orang yang nak basuh najis ainiyah dengan mesin basuh manual adalah dia kena hilang dulu najis tersebut sebelum dia masuk dalam mesin. Buang dulu, buat masuk dalam mesin. Manakala mesin automatik tak ada masalah. Dia nak buang dulu ke tak mau buang dulu, kerana mesin automatik biasanya 3 kali air. Biasanya kali yang pertama dia pusing, lepas tu dia pun buang air, lepas tu dia mari pula air kali kedua, dia pun buang air. Jadi hak yang kali pertama mungkin najis itu telah bertukar kepada hukmiyah, ataupun mungkin kali kedua bertukar menjadi hukmiyah. Jadi datang pula air kali yang ketiga, maka kali yang ketiga lah yang menyucikan baju tersebut. Dan benda ni disebut di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah, dalam perbincangan berkenaan najis, tengok nota kaki dia ada cerita tentang basuh dengan mesin manual dengan mesin automatik. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan lain? Tak ada dah, kita nak berhenti ya. Ada. Sekejap. 2 orang. Okey. Sekarang ni dia cedera pada 2 anggota wudu, atau 2 anggota wudu, muka dengan tayamum. Muka dengan tayamum. Yang bolok habis. Muka dengan tangan. Muka dengan tangan.
Okey. Dalam mazhab Imam Syafi'i, pandangan mu'tamad dia kena 2 kali tayamum. Tayamum sebagai ganti tempat yang tidak kena air pada muka, dan tayamum sebagai ganti pada tempat yang tidak kena air pada tangan. Tapi ada pandangan yang mengatakan cukup dengan sekali tayamum. Dan ada pandangan yang kata tak perlu tayamum. Ustaz sedap lalu. Tu orang hok ustaz budak-budak kan. Baik. Jadi pandangan mu'tamad kena buat 2 kali tayamum. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tolong ambil soalan belakang kejap. Tak payah tayamum. Mazhab Syafi'i ada kedap. Wallahu a'lam. Tapi mazhab lain dia. Mazhab Syafi'i ada tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum aurat orang perempuan dengan sama perempuan kafir jika tinggal serumah sewa bagi pelajar? Okey, aurat perempuan muslimah dengan perempuan kafirah, hukum dia ulama berbeza pandangan. Pandangan majoriti ulama adalah seperti aurat dia dengan lelaki, iaitu seluruh tubuh melainkan muka dan 2 daun tangan. Ni pandangan majoriti ulama. Baik. Manakala pandangan sebahagian daripada ulama fiqh adalah aurat dia selain daripada anggota yang terdedah ketika dia bekerja. Maksudnya kepala bukan aurat, tangan, kaki bukan aurat. Jadi orang puan ni kalau dia nak buat kerja kan dalam rumah dia lah, bukan buat kerja tepi jalan tau. Dalam rumah dia tangan dia tak pakai, benda pun dia sising, kain pun dia akak tinggi. Tahu kan nak pakai stokeng nak basuh. Ada orang puan pakai stokeng basuh, warak doa lalu. Pakai pudah nak basuh, mana ada. Jadi kepala tak pakai tudung, tangan tak pakai tudung, tak pakai, tak tutup, kaki tak tutup. Jadi hak selain daripada tu adalah aurat dia. Jadi dalam masalah ni ulama berbeza pandangan lah. Jadi pandangan majoriti ulama adalah seluruh tubuh kecuali muka dan 2 daun tangan. 2 daun tangan. Manakala pandangan sebahagian ulama mazhab Imam Syafi'i adalah anggota hak yang selain daripada anggota yang terbuka ketika dia bekerja. Dia kena tutup daripada tekak sampai ke lengan, lepas tu sampai ke lutut. Tangan boleh buka, bawah nu boleh buka, kepala boleh buka. Baik, pandangan hak yang lebih tepat adalah pandangan majoriti ulama. Kerana dalam Al-Quranul Karim panjang, sebab pada penghujung Allah Ta'ala kata aw nisaihin. Tengok dalam surah dia, surah An-Nur. Wala yubdina zainatahunna illa libu'udatihinna aw sampai ke akhir aw nisaihin, ataupun kepada perempuan-perempuan mereka. Tengok Allah Ta'ala kata nisaihin, perempuan mereka, maksud apa? Orang Islam. Jadi bermakna perempuan muslimah dengan perempuan kafirah berbeza. Okey, boleh faham? Wallahu a'lam. Kita berhenti sini dululah untuk tengah hari ni. InsyaAllah kita sambung balik lepas daripada Zuhur. Dan kita baca laju sikit lepas Zuhur, takut odang. Kita ada esok segi kan adang lah insyaAllah. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.